Sama sejahtera total dan rakan-rakan, nama saya Eng Tian Hee, nombor metrik S8918. Hari ini saya nak pemandangan tajuk Empiricisme. Pengenalan Empiricisme. Definisi berkata Empiricisme berasal daripada bahasa Yunani, iaitu empirikos yang bermaksud pengalaman. Empiricisme adalah suatu aliran falsafah yang menyatakan bahawa semua pengetahuan diperoleh atau berdasarkan pengalaman. Teori ini menentu bahawa pengalaman adalah sumber pengetahuan. Ia juga menyatakan bahawa semua kenyataan pengenalan pengetahuan terhadap dunia hanya boleh dijustifikasikan oleh pengalaman. Pemikiran ini menetapkan bahawa akal itu tidak wujud dan yang wujud hanyalah jalan semata-mata yang menjadikan manusia itu mengetahui. Seterusnya, tokoh yang menolak. Yang pertama antara tokoh barat modern yang menolak aliran empiricisme ialah John Locke. Akal manusia dilahirkan dengan akal yang kosong yang baru dicorakkan oleh pengalaman intelek. Katanya, akal dilahirkan sebagai kertas putih tanpa ada apa-apa pengalaman. Aliran ini turun ditokok oleh David Hume dan Auguste Comte. Mereka juga menolak terhadap kewujudan naluri dan hanyalah berpegang dengan jalan semata-mata sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua, dikembangkan oleh Auguste Comte, yaitu kemunculan aliran positivisme menerusi tiga teori, tiga proses sejarah manusia yang bermula dengan tahap teologi, diikuti tahap mental, fisik dan akhirnya tahap positif. Pada tahap positif inilah manusia dikatakan tidak lagi memerlukan agama dan spekulasi falsafah, sebaliknya lebih memerlukan dan menyakini ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman positif, yaitu melalui intelek. Yang ketiga, Immanuel Kant yang cuba untuk menggabungkan kedua-dua unsur rasionalisme dan empiricisme sebagai dua sumber yang saling melengkapi di antara satu sama lain. Bagi Kant, kedua-dua sumber adalah benar dari sudutnya masing-masing. Ciri-ciri empiricisme. Yang pertama, pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperolehi melalui akal. Yang kedua, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Yang ketiga, menerangkan bukti terutama yang ditemukan kerana percubaan. Yang keempat, pengetahuan diperoleh daripada pengalaman atau empirisme. Yang kelima, pengalaman dan percubaan jalan jika pernah menghasilkan kepastian. Yang keenam, sebilangan empiris percaya bahawa matematik dapat dipastikan. Yang ketujuh, empiricisme adalah teori berdasarkan tuduhan bahawa pengalaman adalah sumber pengetahuan. Yang kedelapan, empiris tidak mempercayai gerak hati. Yang kesembilan, mendakwa bahawa individu tidak mempunyai pengetahuan semula jadi. Seterusnya adalah pengaruh empirisme, iaitu kumpulan yang menyokong. Yang pertama adalah Francis Bacon, iaitu pada tahun 1561 sehingga 1628, berpendapat bahawa pengetahuan akan maju jika menggunakan cara kerja yang baik, dan beliau adalah seorang negarawan, ilmuwan, penulis esei dan penulis buku, dan dikenali dengan gelaran empiris eksperimental. Beliau mengatakan ilmu yang benar adalah yang terakumulasi antara fikiran dan kenyataan, kemudian diperkuatkan oleh sentuhan panca indera. Beliau menulis buku tentang empirisme yang bertajuk Novum Organum pada tahun 1620 dan pernah memberi kuliah di University Wiener di Paris. Yang kedua adalah Thomas Hobbes, iaitu pada tahun 1588 hingga 1679, berpandangan bahawa pengalaman adalah permulaan dasar segala pengalaman, segala ilmu pengetahuan yang diturunkan dari pengalaman, sehingga hanya pengalaman yang memberi jaminan kepastian kepada beliau. Dan beliau juga pernah menulis buku yang sangat terkenal, iaitu Leviathan Element of Law. Yang ketiga adalah David Hume, iaitu pada tahun 1711 hingga 1776. Menurut Hume, pengetahuan itu bersumberkan daripada pengalaman yang diterima oleh kesan diri. Jadi untuk menemukan pengetahuan ni, kita memerlukan pengalaman, kena ada pengalaman baru ada pengetahuan. Dan beliau menolak teori rasionalisme yang menuntut akal adalah sumber pengetahuan. Seterusnya ialah apa yang ditolak dan penentangan aliran pemikiran. Tokoh pandangan rasionalisme seperti René Descartes, iaitu gambar di sebelah ini, pada tahun 1596 sehingga tahun 1650 menafikan bahawa pengalaman merupakan panca indera sebagai sumber pengetahuan, kerana konsep utama kepercayaan terhadap kemampuan dan autoriti adalah akal fikiran dengan alasan bagi menyingkap kebenaran dan ilmu. Jadi beliau berkata bahawa salah satu unsur yang menipu dan menghalang kita untuk sampai pada pengetahuan adalah pengalaman kita.
Contohnya Pakcik Ida kita menipu tentang benda-benda ruang angkasa kecil, dan beliau menyimpulkan hanya kalau apa yang ditangkap oleh Pakcik Ida yang dilihat melalui terang akal budi semestinya benar dan tidak boleh dilakukan. Jadi disebabkan kaum rasionalism lebih kepada ilmu ukur dan matematik, mereka ni dengan sendirinya hanya menerima metode deduktif. Itu dengan cara ini yang terjadi semua pengetahuan adalah pengetahuan a priori, terutama bergantung pada silogism. Jadi manusia sudah memiliki pengetahuan itu melalui pendahuluan. Seterusnya adalah amalan kepala penyokong dari aspek perkembangan ilmu, dan menurut Bacon, untuk mengenal sifat-sifat segala sesuatu perlu penelitian yang empiris, iaitu pengalaman dapat menjadi dasar pengetahuan. Apa yang diungkapkan Plato dijadikan semboyan oleh Bacon, iaitu pengetahuan adalah kekuasaan, knowledge is power, menguasai kekuatan-kekuatan alam dengan penuhan dan penciptaan ilmiah. Dengan demikian, Bacon berkata bahawa ilmu pengetahuan haruslah diupayakan untuk memanfaatkan alam guna kepentingan kelancaran hidup manusia melalui penemuan sains, dan itu hanya bisa dilakukan dengan beralih pada metode induksi. Dalam buku yang beliau pernah tulis, itu Novel Organum yang saya pernah cakap tadi, Bacon menyempurnakan metode ilmiah induksi. Menurutnya, logikal syllogism dari sini tidak sanggup lagi menghasilkan penemuan empiris yang baru. Ia hanya dapat membantu dan mewujudkan konsekuensi deduktif dari apa yang sebenarnya telah diketahui agar pengetahuan terus berkembang dan memunculkan teori-teori hukum baru. Maka metode deduksi harus ditinggalkan dan digantikan dengan metode induksi moden. Jadi secara tidak langsung, pemikiran Francis Bacon ini menekankan betapa pentingnya pengalaman dan eksperimen. Beliau juga mengatakan bahawa eksperimen menjadi juru bicara antara alam dan manusia, dan pengalaman itu tidak pernah berdusta. Syafiqah Najiyah bin Muhammad Qasim dengan nombor matrik S57956. Saya akan membentangkan tentang isu semasa empirisisme. Isu semasa empirisisme, isu pengangguran dalam kalangan rakyat Malaysia yang semakin membimbangkan. Hal ini terjadi kepada semua peringkat umur, terutamanya pada pelajar lepasan universiti. Mereka tidak diterima kerja kerana pemikiran majikan empirisisme, iaitu mementingkan pengalaman yang banyak dan kriteria yang khusus untuk diterima kerja. Selain itu, isu semasa ciri-ciri adilan pemikiran empirisisme, isu ilmu sains dan teknologi, sumbangan empirisisme untuk pendidikan sains kemudian dibantu dengan alat ukur, contohnya penemuan alat ukur seperti teleskop dan mikroskop yang dipelopori dapat menambahkan data untuk diuji oleh saintis dan digunakan di pusat perubatan dan makmal sekolah. Kemajuan sains dan teknologi telah membawa satu makna baru dalam kehidupan manusia masa kini, terutamanya di Malaysia. Masa tindakan kumpulan yang dipengaruhi oleh falsafah. Kumpulan pertama vaksin COVID-19 di Malaysia tiba pada 21 Februari 2021. Ramai orang mempersoalkan bahawa mengembangkan vaksin biasanya perlu menggunakan masa yang banyak. Manakala ramai rakyat Malaysia tidak berani untuk mendapatkan vaksin COVID-19 kerana mereka risau keselamatan vaksin dan menampak vaksinasi selepas kematian. Saya akan membentangkan cadangan penyelesaian untuk menambahbaikan empirisme. Terdapat 3 cara penyelesaian penambahbaikan empirisme, iaitu hukum negara, falsafah pendidikan dan falsafah sejahtera. Cadangan yang dipilih adalah dari segi falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan dianggap satu asas kepada aktiviti pendidikan yang mencerminkan pemikiran dan falsafah sesebuah negara. Menurut Abdul Fattah 2011, falsafah pendidikan adalah satu sistem kepercayaan, pegangan dan prinsip yang membincangkan berbagai perkara mengenai pendidikan dan pengajaran yang patut dijalankan di sekolah. Yang pertama adalah masalah gejala kemerosotan akhlak di kalangan pelajar sekolah. Sejak 5 tahun kebelakangan ini, masalah keruntuhan akhlak remaja Melayu begitu menjadi-jadi. Cadangan untuk isu pertama ialah pengajaran yang berorientasikan akademik semata-mata adalah tidak sesuai untuk pelajar betul-betul memahami, tidak menghayati dan tidak mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya. Antara cadangan yang boleh kami terapkan ialah pelajar-pelajar Islam dijadikan wajib lulus bagi subjek agama Islam. Guru-guru agama perlu kreatif dalam mewujudkan rasa seronok dan nikmat dalam beribadah dan beragama. Yang kedua pula ialah guru gagal menghayati konsep dan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan sebagai ejen perubahan untuk mendidik dan melahirkan generasi masa depan. Manakala ada juga pihak yang menyalahkan sistem dan dasar pendidikan yang kerap kali berubah mengikut kepentingan pihak-pihak tertentu. Cadangan penyelesaian untuk isu kedua ialah para guru haruslah dapat memahami dan menghayati falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri, supaya mereka berkeupayaan mendidik para pelajar menuju ke arah matlamat ini. Dengan kesefahaman dan perhayatan yang mendalam ini, para guru diharapkan dapat menilai sendiri sama ada pengajaran mereka bersesuaian dan memenuhi kehendak falsafah pendidikan kebangsaan. Punca utama yang menyebabkan guru tidak dapat melaksanakan falsafah pendidikan kebangsaan.